بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين. والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأين. Betul? Kita dah sampai pada perbahasan wal khabaru. Kita baca teruslah insya-Allah. Wal khabaru huwal juz'u alladhi tatimu bihi al-fa'idatu ma'a mubtada'in wa huwa qisman mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahu zaidun qa'imun, az-zaidan qa'iman, waz-zaidun qa'imun, wa zaidun akhuka. وغير المفرد إما جملة اسمية نحو زيد جاريته ذاهبة وقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير وقل هو الله أحد. وإما جملة فعلية نحو زيد قام أبوه وقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء والله يقبض ويبسط الله يتوفى الأنفس. فإما شبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور فالظرف نحو زيد عندك والسفر غدا قوله تعالى والركب أسفل منكم. والجار والمجرور نحو زيد في الدار وقوله تعالى الحمد لله. ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات فلا يقال زيد اليوم وإنما يخبر به عن المعاني نحو الصوم اليوم والسفر غدا وقولهم الليلة الهلال مؤول. Jadi kita dah sampai pada perbahasan mubtada' khabar. Adapun mubtada' telah kita bincangkan pada minggu lepas. Kita katakan al-mubtada' ialah al-ismul marfu' al-'ari anil awamilil lafziyyah. Isim yang marfu' yang kosong, yang sunyi daripada faktor-faktor al-lafziyyah. Dengan makna ianya masih mempunyai faktor al-ma'nawiyyah, iaitu kaunuhu mubtada'an bih. Keadaan isim itu dimulakan kalam dengan dia. Kemudian kita katakan al-mubtada' ada dua, isim zahir dan juga isim dhamir. Dan isim zahir pula ada dua. Mubtada' bila datang dalam bentuk isim zahir juga datang dalam bentuk dalam dua-dua bentuk. Pertama, mubtada' yang ada khabar zaidun qa'imun, zaidun jalisun. Juga mubtada' yang kedua ialah mubtada' yang apa? Yang tidak ada khabar tapi ada satu marfu', satu isim marfu' yang sadda ma sadda al-khabar, yang cover atau berganti tempat khabar. Dan kita sebut syaratnya ialah apa? Bila mana jumlah itu didahului oleh nafi ataupun istifham. Tak. Kemudian mubtada' tu datang dalam bentuk isim fa'il ataupun isim maf'ul. Selepas itu kita panggil marfu'un sadda ma sadda al-khabar. Contoh aqaimun zaidun. Aqaimun zaidun. A tu ialah istifham. Qaimun isim fa'il. Mubtada'. Zaidun tu kita panggil apa? Kita panggil marfu'un sadda ma sadda al-khabar. Boleh? Isim yang marfu' yang sadda ma sadda al-khabar. Isim yang marfu' yang ganti tempat khabar. Dan kita katakan mubtada' itu tak boleh datang dalam bentuk nakirah kecuali kalau ada musawwir. Musawwir ini perkara yang mengharuskan mubtada' datang dalam bentuk nakirah. Dan kita bincang beberapa musawwir dan hari ini terus kita masuk perbahasan yang barulah. Jadi tengok pada kitab wal khabaru huwal juz'u alladhi tatimmu bihi al-fa'idatu ma'a mubtada'in. Dan khabar
ialah huwal juz'ul ladzi, khabar ialah juz'u yang tatimmu bihi, sempurna dengan dia, al-faidah, akan faidah, ma'a mubtada'in, bersama mubtada'. Jadi khabar ini satu juzuk yang menyempurnakan makna bagi mubtada'. Khabar ialah satu juzuk yang menyempurnakan makna tentang mubtada', mengenai mubtada', gitu. Boleh? Khabar itu pula ada 3 lah. Mufrad, khabar jumlah, khabar bentuk zaraf, dan juga khabar dalam bentuk jar, majrur. Ada 4. Tak apa, kita baca je. Wahuwa qisman. Wahuwa qisman makna wal khabaru qisman. Dan khabar itu ada 2 jenis. Pertama, mufradun. Khabar mufrad. Apa makna khabar mufrad? Tengok dekat bawah. Dalam syarah, wahuwa huna fi muqabalatil jumlah wa shibhiha. Dimaksudkan dengan mufrad kat sini, tak, ialah mufrad yang berlawanan dengan jumlah dan juga syibhul jumlah. Boleh? Jadi yang dimaksudkan dengan khabar mufrad ialah khabar yang berlawanan dengan jumlah, juga berlawanan dengan apa? Syibhul jumlah. Sekalipun khabar tu datang dengan isim jamak, sama ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, ataupun dalam bentuk isim musanna, isim yang menunjukkan ke atas 2 benda. Boleh? Itu kita panggil khabar mufrad. Sebab apa? Dia bukan jumlah, bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan juga syibhul jumlah. Jadi wahwa qisman mufradun wa ghairu mufradin. Ghairu mufrad tu jumlah ataupun apa? Syibhul jumlah lah. Boleh? Baca fal mufradu. Adapun isi khabar yang mufrad ialah nahu Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada', qa'imun tu khabar. Khabar mufrad. Sebab apa mufrad? Sebab dia bukan jumlah dan juga bukan syibhul jumlah. Contoh kedua, wa Zaidani qa'iman. Qa'imani tu khabar mufrad. Walaupun dia musanna, tapi kita sebut khabar mufrad sebab apa? Dia bukan jumlah, bukan juga syibhul jumlah. Bukan juga syibhul jumlah. Wa Zaiduna qa'imun. Qa'imun tu juga khabar mufrad. Sebab apa? Sebab dia bukan jumlah, bukan juga syibhul jumlah. Walaupun dia jamak muzakkar salim. Wa Zaidun akhuka. Ini contoh bagi asma'us sittah lah. Ataupun khamsah. Akhuka mufrad. Sebab apa? Sebab dia bukan jumlah, bukan juga syibhul jumlah. Boleh? Jadi kita faham khabar mufrad ialah khabar yang bukan syibhul jumlah, bukan juga khabar jumlah. Boleh? Kemudian kalau saya bacalah sikit dalam syarah tu tak? Fawaid. Kalau berhimpun antara muzakkar dengan muannas, tak, maka kita beratkan belah muzakkar. Kita beratkan belah muzakkar. Boleh. Contoh saya sebut Hindun wa Zaidun. Hindun wa Zaidun. Hindun perempuan, muannas. Zaidun laki. Tak, kita nak sebut dua-dua tu berdiri. Hindun wa Zaidun qa'imani. Kita tak guna qa'imatani. Kita tak ra'ikan perempuan. Tapi kita mera'ikan muzakkar. Muzakkar ni apa? Ketua lah, laki ni. Boleh. Jadi kalau berhimpun laki dan perempuan, khabar dia datang dalam bentuk muzakkar, lelaki. Hindun wa Zaidun qa'imani. Kita tidak sebut Hindun wa Zaidun qa'imatani dengan mera'ikan muannas, tidak. Terus wa ghairul mufrad. Jadi disebut tadi wa huwa qisman, dan khabar itu 2 jenis. Pertama mufradun, yang kedua ghairu mufradi. Ghairu mufradi itu maksud dia apa? Khabar yang bukan mufrad. Sama ada khabar sejumlah atau syibhul jumlah. Maka saya sebut ghairul mufrad itu
pula terbahagi kepada beberapa bahagian. Tak. Tu. Yang pertama apa dia? Yang pertama, imma jumlatun ismiyah. Khabar ghairu mufrad. Yang pertama ialah jumlatun ismiyah. Nahwu contohnya Zaidun jariyatuhu zahibatun. Saya i'rab dulu Zaidun mubtada. Yang pertama, jariyatuhu mubtada. Yang kedua, zahibatun khabar bagi mubtada yang kedua. Lepas tu jumlah jariyatuhu zahibatun tu mubtada yang kedua dan khabar bagi mubtada yang kedua itu, tak, jumlah itu fi mahalli raf'in, ianya berada pada tempat rafa' sebagai khabar bagi mubtada yang pertama iaitu Zaidun. Kita kata tadi khabar-khabar ini ialah satu perkara yang dengan dia sempurnanya makna mubtada. Kita fahamnya cerita tentang mubtada. Tak. Jadi kita tengok kat sini Zaidun mubtada. Jariyatuhu hamba perempuannya. Faham tak? Kalau kita sebut Zaidun hamba perempuannya, berhenti situ. Tak faham. Bila tak faham, tak bolehlah kita sebut jariyatuhu tu khabar. Sebab khabar tadi kita sebut satu perkara yang dengan dia mubtada tu kita akan faham. Cerita tentang mubtada tu kita akan faham. Sekarang ni kita tak faham. Jadi jariyatuhu tak layak jadi khabar bagi Zaidun. Sebab tak sempurna lagi makna bagi Zaid. Zaidun jariyatun. Kenapa Zaidun jariyatuhu? Zaid hambanya apa? Apa yang terjadi pada hambanya? Tapi bila kita sebut jariyatuhu zahibatun. Zaid hambanya telah pergi. Tak? Tu. Maka ketika itu barulah dapat kefahaman. Zaid hambanya telah pergi. Maka hambanya telah pergi, jariyatuhu zahibatun kita sebut sebagai khabar. Kerana apa? Kerana dengan dia barulah kita dapat kefahaman tentang mubtada iaitu Zaidun. Boleh? Okay, jadi kat sini ni Zaidun mubtada, jariyatuhu mubtada kedua, zahibatun khabar bagi mubtada kedua. Tak. Khabar bagi mubtada kedua. Lepas tu jumlah daripada mubtada kedua dan juga khabar bagi mubtada kedua tu menjadi khabar bagi mubtada yang pertama iaitu Zaidun. Boleh? Okey, tengok pada khabar tu. Jariyatuhu zahibah. Tak, itu jumlah ismiyah lah tu. Tak, jariyatuhu tu mubtada. Sebab dia isim. Dia apa tu? Mubtada. Lepas tu zahibah tu khabar. Lepas tu kita namakan sebagai apa? Jumlah apa ni? Jumlah ismiyah sebab dimulakan dengan isim jariyatuhu. Boleh tak? Tu. Kemudian kita kena ingat bila khabar tu datang dalam bentuk jumlah ni ingatlah. Fa'il, mubtada khabar. Bila sebut jumlah sahaja dalam nahwu kita terus faham. Maknanya fa'il dan fa'il ataupun mubtada dan khabar. Fa'il dan fa'il walaupun tidak ada maf'ul bihi. Fa'il dan fa'il ataupun mubtada dan khabar. Bila sebut jumlah, itulah maksud dia. Itulah maksud dia. Jadi bila sebut jumlah ismiyah, jumlah kita faham, mubtada khabar. Ataupun fa'il fa'il kat sini, mubtada khabar. Ismiyah sebab dimulakan dengan isim. Okey, bila khabar tu datang dalam bentuk jumlah, kita mesti ada pengikat. Pengikat antara mubtada dan juga khabar dia. Bila khabar datang dalam bentuk jumlah, kita mesti ada pengikat. Rabit. Yang mengikat antara mubtada dan khabar. Supaya apa? Supaya mubtada dan khabar tu ada hubungan. Sebab tu ada pengikat. Kalau tak ada pengikat, orang akan faham mubtada tu cerita lain. Duduk Selangor. Lepas tu khabar tu orang daripada New Zealand. Tak ada kaitan langsung. Tak ada hubungan apa-apa. Tak ada pertalian darah. Jadi kita nak sebut dua tu, mubtada khabar tu ada hubungan. Ini mubtada, ini khabar. Ini mubtada, ini khabar. Ada hubungan tu.
Bila kita nak sebut ada hubungan, mesti ada apa? Pengikat. Mungkin kita dengan abang kita lah. Ada hubungan, mesti ada pengikat. Pengikat dia apa? Boleh jadi bin tu. Bin kepada Abdul Aziz, ayah. Abang kita bin Abdul Aziz, kita pun bin Abdul Aziz. Tak, jadi ada pengikat. Kalau tak ada pengikat tu, tak tahu. Orang ni orang lain, aku orang lain. Orang ni orang lain, orang ni orang lain. Boleh? Jadi sekarang sebab mubtada' tu ada hubungan, tak, khabar tu cerita tentang mubtada'. Mubtada' tu satu perkara yang kita nak ceritakan tentang diri dia, maka mesti ada pengikat. Jadi pengikat dalam khabar ini banyaklah, antaranya ialah apa? Antaranya ialah dhamir yang kembali kepada mubtada'. Jadi tengok, Zaidun, Zaid, jariyatuhu, hamba perempuannya. Jadi hu tu kembali kepada Zaid. Jadi kita faham dah. Cerita ni cerita tentang Zaid, bukan cerita tentang orang lain. Cerita tentang mubtada'. Jadi ada hubungan dua tu. Zaidun jariyatuhu. Hu tu kembali ke mubtada'. Kepada mubtada', hu tu kita bagi sebagai rabit. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Telah pergi. Boleh? Waqawli ta'ala walibasu taqwa dhalika khair. Walibasu mubtada' wa huwa mudhaf, at-taqwa mudhaf ilaih. Dhalika khair. Dhalika mubtada' yang kedua. Khair khabar bagi mubtada' yang kedua. Jumlah dhalika khair, mubtada' dan khabar itu menjadi khabar kepada mubtada' yang pertama, iaitu libasut taqwa. Boleh? Itu sama je, itu lebih kurang dengan yang sebelum je. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, qul huwa. Huwa kembali kepada huwa. Huwa tu Allah lah. Huwa Allahu ahad. Huwa Allahu ahad. Huwa mubtada' al-awwal. Mubtada' yang pertama. Allah mubtada' yang kedua. Ahad mubtada' khabar bagi mubtada' yang kedua. Allahu ahad tu mubtada' yang kedua dan juga khabar bagi dia menjadi khabar kepada mubtada' yang pertama, iaitu huwa. Huwa mubtada' yang pertama, Allahu ahad khabar jumlah dalam bentuk jumlah ismiyah kepada huwa. Boleh? Okey. Tengok pada walibasu taqwa zalika khair, undur balik sikit. Apa rabit dia? Rabit antara mubtada' dan khabar, walibasut taqwa dzalika khair, ilah dzalika isim isyarah. Walibasut taqwa, dan pakaian takwa itu, dzalika sesungguhnya, walibasut taqwa dan pakaian takwa itu, dzalika dia, itu libasut taqwa itu khairun, lebih baik. Jadi dzalika itu pengikat antara khabar jumlah dan juga mubtada' libasut taqwa. Qul huwallahu ahad. Mana rabit dia? Syekh sebut kat bawah tu tidak ada rabit. Sebab apa tidak ada rabit? Sebab apa nama? Mubtada' dan khabar itu ialah perkara yang sama. Mubtada' dan khabar itu mafhum dia, makna yang sama, perkara yang sama. Ketika itu tak perlu rabit lah. Boleh? Jadi kat sini qul huwallahu ahad. Huwa mubtada', Allahu ahad khabar. Boleh tak? Jadi apa rabit antara mubtada' dan juga jumlah ismiyah yang kita i'rab sebagai khabar tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Sebab apa tidak ada? Sebab kat sini mubtada' itu ialah ainul khabar. Huwa. Huwa tu siapa? Allah. Allah tu siapa? Huwa. Jadi huwa. Benda yang sama. Maka tak perlu kepada apa? Tak perlu kepada rabit. Boleh? Berbeza dengan yang contoh pertama. Zaidun jariyatuhu. Zaid lah. Jariyatuhu, adakah Zaid? Lain. Zaid lain. Hamba dia lain. Kesama? Lain. Zaid, satu orang. Saya, contoh Zaid. Hamba saya orang lain. Jadi tidak ada kaitan. Maka kita kena ada pengikat antara
khabar dan juga mubtada. Tapi kalau qul huwallahu ahad, huwa mubtada. Allah tu huwa. Huwa tu Allah. Boleh? Tu. Boleh tak? Ataupun nak lebih tepat kita sebut mafhum bagi khabar itu. Mafhum bagi khabar itu ialah mafhum bagi mubtada juga. Jadi qul huwa Allah, qul huwa Allahu ahad. Huwa tu menunjukkan ke atas satu. Allahu ahad menunjukkan ke atas Allah tu satu tunggal. Jadi maknanya sama, mafhumnya sama, maka tak perlu kepada rabit yang mengikat antara mubtada dan khabar. Terus. Wa imma jumlatun fi'liyah. Wa imma jumlatun fi'liyah. Jadi qaidul mufrad pertama imma jumlatun ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Contoh apa? Nahu Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Zaid telah berdiri oleh ayahnya. Zaid telah berdiri oleh ayahnya. Tak. Jadi Zaidun mubtada. Lepas tu qama fa'il madi, abuhu tu fa'il bagi qama. Fa'il dan juga fa'il tu abu mudhaf, hu tu mudhaf ilaih. Jadi fa'il qama dengan abuhu tu fa'il dengan fa'il, fa'il dengan fa'il itu kita panggil jumlah. Jumlah tu kita i'rab sebagai khabar kepada Zaidun. Zaid telah berdiri ayahnya. Zaid telah berdiri ayahnya. Boleh? Boleh. Jadi orang tanya, Ustaz sebut tadi khabar itu ma tatimu bihil jumlah. Satu perkara yang bila datang ni jumlah tu sempurna. Jadi kat sini tak ada abuhu pun sempurna dah Ustaz. Zaidun qama, Zaid berdiri. Betul tak? Zaid berdiri. Maka tak ada perlu ada abuhu pun dah sempurna dah. Tak? Maka kita sebut beginilah. Mudah je. Sekarang ni, saya sebagai mutakallim, orang yang bercakap, saya nak bagi tahu, dalam hati saya nak bagi tahu, aku nak bagi tahu orang ni, Zaid ayah dia berdiri. Aku bukan nak bagi tahu Zaid berdiri. Aku sebagai orang yang bercakap, nak bagi tahu orang ni, kawan aku ni, Zaid ayah dia berdiri. Aku bukan nak beritahu dia Zaid berdiri, tak. Jadi bila sebut Zaidun qama, sempurna tak apa yang aku nak bagi tahu? Tidak sempurna. Sebab tu qama tak jadi khabar lagi. Sebab apa? Sebab aku sebagai mutakallim nak bagi tahu Zaid ayah dia berdiri. Aku bukan nak beritahu Zaid yang berdiri, tak. Boleh. Itu satu jawapan lah. Ya? Jawapan yang kedua, boleh juga sebenarnya kalau kita nak i'rab Zaidun qama. Qama tu khabar, tapi kekal khabar jumlah. Bila boleh tu? Bila memang niat kita nak bagi tahu Zaid berdiri. Zaid, dia telah berdiri. Jadi Zaidun qama, selesai. Boleh juga datang dalam bentuk contoh tu. Lepas tu, contoh mufrad, khabar mufrad ke khabar apa? Kekal khabar jumlah. Jumlah fi'liyah. Sebab apa? Qama huwa. Zaidun qama huwa. Huwa kembali kepada Zaid. Jadi qama huwa, qama fa'il, huwa tu fa'il. Kekal jumlah. Boleh? Jadi kat sini dia datangkan untuk kita lebih mudah faham lah. Untuk kita lebih faham akan jumlah fi'liyah tu secara jelas. Nampak betul fa'il, nampak betul fa'il. Tapi kalau qama saja, fa'il tu dhamir mustatir. Jadi Zaidun qama abuhu. Sudah terang tadi. Zaidun mubtada, qama fa'il, abuhu tu fa'il. Fa'il dan fa'il tu jadi khabar kepada Zaidun. Boleh? Lepas tu mesti ada rabit, pengikat antara mubtada dan khabar. Kita sebut abuhu. Hu tu rabit, pengikat antara mubtada dan khabar. Zaidun telah berdiri ayahnya, ayah Zaid. Boleh? Wa qawlihi ta'ala, contoh yang lain, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'. Tu. Dan Tuhan kamu menciptakan barang apa yang dia mahu, yang dia suka, yang dia kehendaki. Jadi wa rabbuka mubtada, yakhluqu fa'il dan fa'il, tak kita i'rab sebagai khabar bagi rabbuka.
Apa rabit dia? Huwa, yakhluqu huwa. Huwa tu kembali kepada rabbuka, Tuhan kamu. Boleh? Tu. Terus wallahu yaqbidu wa yabsutu. Dan Allah itu, dan bermulalah Allah itu. Kalau nak i'rab style itu, nak tunjuk mubtada tu sebut dan bermula Allah itu, yaqbidu wa yabsutu. Jadi yaqbidu huwa. Tak, jumlah tu. Tak, dia menjadi khabar kepada Allah. Mana rabit huwa tu sendiri, dhamir mustatir menjadi rabit antara mubtada dan juga khabar. Allahu yatawaffal anfusa. Allah yang mematikan, mewafatkan manusia lah, anfus. Jadi Allah mubtada. Yatawaffa khabar jumlah. Yatawaffa huwa al-anfus, nafas-nafas. Tak, jadi jumlah itu daripada fa'il dan fa'il menjadi apa? Menjadi khabar kepada Allah. Okey. Boleh tak saya tambah sikit? Boleh tak khabar tu datang dalam bentuk jumlah, cuma jumlah yang berbentuk apa? Yang berbentuk insya'iyah ataupun talabiyah. Jumlah berbentuk perintah. Kita sebut pada bab khabar ni tidak ada masalah. Pada silah dulu, pada silah. Isim mausul, mesti ada silah tak? Silah dulu kita sebut tak boleh. Jumlah tu datang dalam bentuk, apa nama? Jumlah insya'iyah. Tapi dalam khabar ni boleh. Jadi tadi kita sebut Zaidun qama abuhu. Kita tukar qama abuhu tu dengan apa? Bentuk apa tu? Bentuk perintah. Zaidun qum. Zaidun qum. Jadi Zaidun mubtada, qum tu khabar. Qum anta. Jumlah tu. Jadi khabar. Zaidun idribuhu. Zaid, pukullah dia. Tak, juga boleh idribuhu tu menjadi khabar. Ataupun la tadribuhu. Okay, selesai. Jadi ghairul mufrad, imma jumlatun ismiyah wa imma jumlatun fi'liyah wa imma shibhul jumlah. Wa imma shibhul jumlah. Boleh? وهو الظرف شبه جملة ni faham tak? الظرف والجار والمجرور. فالظرف نحو, contoh zaraf sama ada zamani ataupun makani. Tak. Nahu Zaidun indak. Zaidun indak. Zaidun mubtada, indak tak, di sisi kamu. Maknanya khabar. I'rabnya khabar. Wasafaru ghadan. As-safaru mubtada, ghadan zaraf. Zaraf zaman. As-safar akan berlaku pada hari esok. Mana kita nak musafir esok lah. Tak, ghadan itu jadi khabar. Qawli ta'ala warraqbu asfala minkum. Ar-raqbu mubtada, asfala tak, khabar. Wal jaru wal majruru. Jadi dharah belaka tu. Ini jar majrur. Wal jaru wal majruru nahu Zaidun fid dar. Zaid di dalam rumah. Qawli ta'ala alhamdulillah. Segala puji itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Boleh tak? Okey, jadi bila kita sebut Zaidun fid dar sebagai contoh ataupun Zaidun indak, kita ambil dua contoh je. Zaidun fid dar, Zaidun indak. Zaidun fid dar jar majrur. Indak zaraf. Okey. Khabar dia apa khabar? Sebagian ulama sebut memang Zaidun indak. Indak tu khabar. Inda tu, indak. Zaraf tu. Zaidun fid dar tu khabar. Jar majrur tu kita i'rab sebagai khabar. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan fid dar itu bukan khabar. Indak itu bukan khabar. Lepas tu khabar dia mana? Khabar dia mahzuf, dibuang. Dibuang. Tak. Khabar tu mahzuf, dibuang. Dan khabar tu dalam nahwu kita bagi muta'allaq.
tempat bergantungnya mubtada', tempat bergantungnya jar majrur dan juga tempat bergantungnya apa nama ni? Zaraf. Jadi Zaidun kainun indak. Kainun makna mawjudun, mustaqirrun, sabitun indak, hasilun indak. Boleh. Jadi sebahagian kata Zaidun fiddar, khabar dia mana? Khabar dia mahzuf. Takdir dia ialah Zaidun hasilun indak. Mana Zaid itu terhasil, Zaid itu ada, Zaid itu mawjud di sisi kamu. Hasilun tu khabar. Zaidun fiddar ay Zaidun mustaqirrun, hasilun sabitun indak. Boleh, itu khilaf lah. Boleh. Tu. Jadi kalau tengok dalam matan tu, seolah-olah Syekh ni cenderung kepada mengatakan indak itu memang khabar, fiddar itu memang khabar. Sebab tu dia bahagi khabar ghairu mufrad tu 3. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhul jumlah. Maknanya fiddar itu khabar, indak itu khabar. Bagi golongan yang mengatakan fiddar itu bukan khabar, indak itu bukan khabar, maka sebenarnya khabar dia termasuk khabar mufrad. Zaidun kainun, kainun itu khabar mufrad. Maknanya bukan jumlah lah. Bukan syibhul jumlah juga. Tak. Zaidun indak, Zaidun kainun indak, Zaidun fiddar, Zaidun kainun fiddar, hasilun fiddar, sabitun fiddar, mawjudun fiddar, mustaqirun fiddar. Jadi mustaqirun, hasilun tu takdir itu yang dikatakan sebagai khabar. Maka dia termasuk bawah khabar jumlah, khabar mufrad. Kita baca lagi. Wa yata'allaqu adh-dharfu wal jaru wal majruru idza waqa'a khabaran bi mahdhufin wujuban taqdiruhu kainun aw mustaqirrun. Dan dharaf dan jar majrur itu bila mana berada pada tempat khabar ataupun dia itu menjadi khabar, dia akan bergantung dengan apa? Dengan satu perkara yang mahzuf secara wajib. Maknanya tak boleh disebut dalam kalam, mesti mahzuf. Takdiruhu, kita takdirkan kainun aw mustaqirrun. Jadi Zaidun fiddar. Fiddar tu jar majrur. Jar majrur mesti ada tempat bergantung. Tahu tempat bergantung? Tempat bergantung ni tempat kita nak faham makna tu dengan sempurna. Contoh apa? Adribu anamu fil bait. Anamu fil bait. Aku tidur dalam rumah. Fil bait tu. Nak difahami mesti ada ana. Takkan tiba-tiba kita duduk termenung fikir masa depan fil bait. Fil bait. Fil bait. Mana orang nak faham? Dalam rumah, datang dalam rumah. Faham tak? Jadi nak faham fil abait mesti ada anamu. Anamu fil bait. Faham dah? Aku tidur dalam rumah. Tadi tak faham dah anak fil bait. Kenapa fil bait? Boleh bila sebut anamu fil bait, kita faham. Aku tidur dalam rumah. Jadi dalam rumah tu makna aku tidur dalam tu, bukan aku buat benda lain. Aku tidur. Jadi tu muta'allaq, benda mudah je. Jangan kita takut dengan mustalah muta'alliq. Takut. Benda mudah je. Tempat kita nak faham makna dengan sempurna, itu bagi muta'allaq. Boleh? Ni pun sama lah, lebih kurang gitu. Jadi Zaidun fiddar. Zaidun kainun fiddar. Zaid mawjud. Sabitun fiddar. Boleh? Jadi Syekh sebut kat sini, dharah jar majrur, bila jadi khabar, mesti dia berta'alluq dengan satu perkara yang mahzuf. Takdir dia ialah kainun ataupun mustaqirun. Zaidun kainun fiddar. Kalau Zaidun, takdir dia mustaqirun fiddar. Zaidan, takdir dia mustaqirran fiddar. Kainan fiddar, mawjudan fiddar, hasilan fiddar. Boleh? Itu pun jadi khilaf lah. Sebahagian kata kainun itu sebagai muta'alliq, tempat bergantung. Muta'allaq bagi jar majrur. Sebahagian lagi kata bukan kain tapi fa'il, kana. Bukan mustaqirun tapi yastaqirru. Bukan sabitun tapi sabata. Bukan mawjudun tapi wujida. Sebab apa jadi khilaf tu? Begini. Sebahagian ulama pandang asal kepada khabar
ila khabar mufrad. Kita ada khabar jumlah, kita ada khabar mufrad, kita ada khabar jumlah. Asal kepada khabar ila khabar mufrad. Asal kepada khabar ila khabar mufrad. Oleh sebab asal kepada khabar itu khabar mufrad, maka kita sebutlah yang ditakdirkan itu kainun sebab dia mufrad. Zaidun kainun fid dar. Kainun mufrad, khabar mufrad. Asal kepada khabar mufrad. Zaidun indak. Mana Zaidun hasilun indak. Hasil itu mufrad. Disesuailah dengan asal kepada khabar iaitu mufrad. Itu satu sudut pandang. Ulama lain pandang tak. Zaidun fiddar. Fiddar itu jar majrur perlu kepada tempat bergantung. Tak. Tempat bergantung tu tak. Asalnya ialah fa'il. Asalnya ialah fa'il. Maka kita sebut Zaidun hasala fiddar. Hasala fa'il. Sebab apa nak raikan asal kepada muta'allaq bagi jar majrur ialah fa'il. Faham tak? Gitu. Warna baca lambat gini. 8.40 dah. Okay, selesai. Wala yukhbaru bi dharfi zaman an dzat fala yuqalu Zaidun al-yawma. Tidak apa ni? Dan tidak dikhabarkan dengan zarf zaman daripada zat. Fala yuqal Zaidun al-yawma. Maknanya saya sebut kat sini kalau mubtada tu zat, Zaidun ni zat lah. Tak, bukan satu makna, dia tu zat. Ya, qalamun zat kita boleh pegang. Wajhun zat kita boleh pegang. Bila mubtada tu zat, satu benda yang berbentuk zat, khabar tak boleh datang dalam bentuk zarf zaman. Sebab tidak difahami makna. Contohnya Zaidun al-yawma. Zaid hari ni. Apa maksud? Zaid hari ni. Zaid semalam. Zaid minggu lepas. Mana nak fahamnya? Boleh? Tapi kalau tu. Wa innama baca lagi. Wa innama yukhbaru bihi anil ma'ani. Tapi adapun dikhabarkan dengan dia, iaitu dengan apa? Dengan zarf zaman itu tentang ma'ani. Maknanya kalau mubtada tu ma'nan minal ma'ani, maka sah untuk kita datangkan khabar dalam bentuk zarf zaman. Contoh as-safaru. Safar. As-safar ni bukan zat. Kereta tu, kita naik tu bukan dia tu safar. Kita bawa kereta, bukan kita safar. Orang duduk sebelah kita, sebagai orang yang meneman kita nak ke Kelantan tu, dia tu bukan safar. Tak, saya musafir. Orang sebelah itu musafir. Kenderaan tu benda yang kita jadikan sebagai alat tunggangan untuk kita sampai ke tempat kita nak pergi Kelantan. Jadi safar tu apa? Satu makna minal ma'ani. Dia bukan zat. Maka bila dia bukan zat, kita boleh khabarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk, khabar dia boleh datang dalam bentuk zaraf zaman. Jadi as-safaru ghadan. Safar esok. As-sawmul yawma. Puasa hari ni. Jadi puasa tu satu maknan. Kita tak boleh sentuh. Ni puasa. Ni bukan puasa. Boleh macam handsome lah. Handsome. Ni muka. Ni mata. Ni hidung. Lepas tu mana handsome. Satu makna minal ma'ani. Jadi kalau mubtada tu satu makna minal ma'ani, maka khabar dia boleh datang dalam bentuk zaraf zaman. Adapun kalau mubtada tu isim zat, tak, contoh as-sayyaratu, kereta. Zat lah. Kita boleh sentuh kereta tu. As-sayyaratu al-yawma. Kereta hari ni. Apa maksud dia? Tidak difahami. Sedangkan khabar-khabar tu ialah satu perkara yang bila datang dia, kita faham tentang mubtada. Okey. Wa qawluhum al-lailatal hilalu mu'awwalun. Wa qawluhum makna apa? Wa qawlu al-arab. Wa qawlu al-arab. Adapun kalam Arab yang biasa mereka ungkap lah. Mereka sebut apa? Mereka sebut al-lailata al-hilalu. Al-lailata al-hilalu. Al-lailata tu khabar tu. Khabar muqaddam. Al-hilalu tu mubtada muakhar. Asalnya al-hilalu al-lailata. Al-hilalu al-lailata. Tu Arab sebut. Kamu sebut tak boleh tadi dalam kaedah. Ni Arab sebut. Arab yang fushah, yang fasih sebut. Al-hilalu. Hilal. Hilal ni apa? Bulan. Bulan ni zat lah.
Khabar ni datang dalam bentuk zaraf zaman. Bulan malam ini. Malam sekarang ni lah. Al-lailah tu makna kita berada pada malam tu. Maka al-lailah tu mana malam tu. Alif lam ni li ahdil apa tu? Hudurinya. Boleh. Jadi saya sebut itu ma'awwal ditakwilkan, bukan al-hilalu al-lailata. Dia ada mudhaf yang dibuang, ru'yatul hilali al-lailata. Tengok anak bulan malam ni. Dia tengok tu bukan zat. Tengok tu perbuatan, tengok tu makna minal ma'ani, bukan zat. Jadi ru'yatul hilali al-lailata khabar. Contoh lain ialah yang Arab biasa sebut apa? Wal yauma khamrun. Al-yauma khamrun. Asalnya khamrun al-yauma. Tapi tak ada jadi mubtada'. Duduk depan tu sebab tu duduk belakang. Sebab dia nakirah. Jadi al-yauma khamrun. Asalnya apa? Khamrun tu zat. Arak hari ni. Dia apa arak hari ni? Mana orang nak faham? Jadi asalnya ada mudhaf yang dibuang. Syurbul khamri. Minum arak hari ni. Jadi minum tu perbuatan makna minal ma'ani. Maka bolehlah dikhabarkan dalam bentuk zaraf zaman. Selesai situ baca lagi. Wa yajuzu ta'adudul khabari. Nahu zaidun katibun syairun. Ini mudah je. Harus dan harus berbilang-bilang khabar. Tak. Contohnya apa? Zaidun katibun. Katibun khabar pertama. Syairun khabar kedua. Mujtahidun khabar ketiga. Faqihun khabar keempat. Mufassirun khabar kelima. Boleh tak? Jadi khabar boleh berbilang-bilang. Jadi tak perlu kita masukkan huruf ataf. Tak perlu sebut Zaidun katibun wa syairun wa tak. Zaidun katibun syairun faqihun mufassirun. Boleh tak? Sebab apa khabar tu boleh banyak? Sebab khabar-khabar ni satu hukuman, satu hukum ke atas mubtada'. Tak, dan hukuman ataupun hukum kepada satu-satu perkara boleh banyak. Satu orang kita hukumkan dia tu cerdik, bijak, pandai, tu benda sama. Handsome, rajin. Tak, boleh tak? Tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah untuk kita khabarkan dia, hukumkan dia dengan banyak khabar, dengan banyak hukum. Wa qawli ta'ala wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Wa huwa mubtada' al-ghafuru al-wadud khabar. Pertama dzul 'arsy al-majid khabar kedua, fa'alun lima yurid khabar ketiga. Qad yataqaddamu 'ala al-mubtada'i jawazan nahwu fi dari zaidun. Qad yataqaddam kadang-kadang qad yufidu at-taqlil. Kadang-kadang yataqaddamu ay al-khabaru. Kadang-kadang khabar itu boleh duduk di depan sebelum datang mubtada'. Tak. Dan ianya pula terbagi pada dua. Kadang-kadang jawazan harus. Dan kadang-kadang wajib khabar duduk di depan, mubtada' duduk di belakang. Jadi susunan asal mubtada' khabar. Mubtada' khabar. Mubtada' khabar. Zaidun qa'imun. Tak, tapi ada kala kita boleh terbalikkan. Khabar duduk depan, mubtada' duduk di belakang. Dan ianya pula terbagi pada dua. Kadang-kadang wajib. Kadang-kadang harus. Kita tak depan mubtada', khabar duduk belakang. Kadang-kadang wajib kita terbalikkan. Yang harus contohnya apa? Fiddari Zaidun. Zaidun tu ma'rifah. Boleh. Bila ma'rifah, maka bila bersama dengan jar majrur, dia boleh duduk depan, dia boleh duduk belakang. Yang penting dia tu mubtada' lah. Zaidun fiddar, boleh. Fiddari Zaidun, boleh. Dua-dua boleh, tidak ada masalah. Cuma kalau Zaidun fiddar, mubtada' yang duduk depan. Fiddari Zaidun, mubtada' yang duduk di belakang. Harus. Tidak ada masalah. Lepas tu tak ada beza makna, ada. Ada beza makna. Kalau Zaidun fiddar, Zaid dalam rumah. Tak. Bukan dia seorang, ada orang lain. Ali, Muhammad dalam rumah. Tapi bila kita sebut fiddari Zaidun, maknanya dalam rumah Zaid. Dalam rumah ada Zaid. Maknanya Zaid seorang, orang lain tak? Tak ada. Yufidul hasr. Bila kita dahulukan khabar ni, dia yufidul hasr. Hasr tu yang saya terang tu lah.
Wa wujuban. Kadang-kadang wajib kita dahulukan apa? Dahulukan khabar. Wajib kita dahulukan khabar. Boleh? Nahu contohnya, aina Zaidun. Aina Zaidun. Aina Zaidun. Di manakah Zaid? Kat sini wajib kita dahulukan khabar. Jadi aina Zaidun. Zaidun tu mubtada. Aina tu khabar. Asalnya Zaidun aina. Zaid di mana? Tu asal dia. Zaidun aina. Tak, tapi wajib kita terbalikkan. Aina Zaidun. Aina khabar. Zaidun mubtada'un muakhar. Sebab apa wajib khabar duduk di depan ni? Kenapa wajib khabar duduk di depan? Mubtada' duduk di belakang? Sebab khabar ini, khabar mufrad ni, aina ni khabar mufrad tak? Dia mengandungi ataupun dia tu satu perkara yang apa? Ada kelayakan untuk di depan, untuk berada di depan. Kita panggil malahu sadrul kalam. Satu perkara yang layak untuk di depan, macam dia bos lah. Boleh tak? Maka ketika itu wajib kita letak dekat dia depan. Boleh? Istifham, apa lagi? Isim isyarah, isim syarat. Itu benda-benda yang wajib duduk di depan. Malahu sadrul kalam, satu perkara yang dia ada hak untuk duduk di depan. Maka kita wajib dia letakkan dia di depan lah. Jadi aina Zaidun, aina tu wajib duduk depan. Sebab apa? Lahu hakun, ataupun dia tu ialah satu perkara yang ada hak untuk duduk di depan. Malahu sadrul kalam. Zaidun tu mubtada'. Itu yang pertama. Yang kedua, wa innama indak. Wa innama indaka Zaidun. Wa innama indaka Zaidun. Itu contoh yang kedua. Innama tu kita panggil adatul hasri. Adat apa? Adatul hasri, adat untuk menghasrkan, mengkhususkan, mengkecilkan, itulah lebih kurang. Tak. Bila adatul hasri juga mesti duduk di depan lah. Boleh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk al-hasru. Tujuannya untuk apa? Al-hasru. Al-hasru ni maksud dia apa? Innama indaka Zaidun. Maksud dia, adapun sesungguhnya di sisi kamu tu ada Zaid sahaja. Tu. Sahaja tu, only tu. Dalam bahasa Inggeris kita panggil only. Tu difahami daripada innama. Jadi kalau kita berniat untuk menyebut di sisi kamu tu ada Zaid seorang, tak, kita boleh sebut macam mula-mula tadi, fiddari Zaidun. Tak, kita dahulukan fiddar, jar majrur, lepas tu barulah datang Zaidun. Ataupun kita datangkan dengan adatul hasri, iaitu innama. Innama indaka Zaidun. Kita takhirkan Zaid sebagai mubtada' dan kita dahulukan indaka sebagai khabar. Tak. Untuk apa? Untuk hasri. Untuk apa? Untuk al-hasr. Hasr nak beritahu, adapun sesungguhnya di sisi kamu tu ada Zaid seorang. Tidak ada orang lah lain. Boleh? Jadi aina Zaidun, aina didahulukan sebab apa? Dia itu ialah ma lahu sadrul kalam. Okey, lepas tu indaka Zaidun, indaka tu didahulukan sebab apa? Sebab sekarang kita nak bagi makna al-hasru pada mubtada'. Maknanya kita nak bagi tahu mubtada' sahaja yang ada dengan kamu, iaitu Zaid itulah mubtada'. Maka ketika Zaid kena duduk di belakang, dan inama tu adatul hasri lah. Wa qauli ta'ala am ala qulubin aqfaluha. Yang ketiga ni. Am ala qulubin tu khabar. Aqfaluha tu mubtada'. Sebab apa mubtada' kena duduk belakang? Sekarang ni wajib duduk belakang, khabar duduk depan. Sebab aqfaluha, ha tu kembali kepada qulub. Kembali kepada qulub, hati-hati. Tak. Dan dhamir mesti kembali ke belakang. Boleh? Dia tak kembali ke depan.
Jadi disebabkan qulub tu ada di belakang, di depan, maka mubtada mesti duduk di belakang. Kau ada cara dia. Tengok pada contoh tu. Am ala qulubin aqfaluha. Aqfaluha tu mubtada. Pada dia ada dhamir. Ha. Dhamir ni kembali ke sana ke sana? Kembali ke belakang. Ada sebab dia kembali ke belakang, maka am ala qulubin. Ala qulubin tu kena duduk di depan. Sebab apa? Ha, dhamir yang ada pada mubtada nak kembali kepada khabar tersebut. Kalau kita sebut aqfaluha ala qulubin, aqfaluha, ha tu kembali kepada depan pula dah. Sebab tu kembali kepada belakang. Boleh. Wa fid dari rajulun. Ini contoh yang keempat. Apa alasan wajib mubtada duduk di belakang sekarang ni? Alasannya ialah alasan mubtada kena duduk belakang, khabar kena duduk depan. Fid dari tu khabar, rajulun tu mubtada. Alasan dia apa? Alasan dia ialah rajulun tu kalau duduk di depan maka kita akan sebut rajulun fid dar. Rajulun fid dar. Rajulun fid dar. Rajulun tu nakirah. Nakirah mana boleh jadi mubtada? Tak. Maka ketika itu wajiblah rajulun duduk di belakang. Sebab tidak boleh kita mulakan kalam dengan satu perkara yang nakirah. Rajulun nakirah. Fidar khabar tak boleh. Nakirah mubtada lagi dah ada masalah dah. Jadi tak boleh datangkan khabar. Oleh sebab itulah kita sebut fidari rajulun. Kita dahulukan jar majrur, khabar kita duduk tak belakang. Itu kembali bolehlah mubtada dalam bentuk nakirah tapi ada musawwir, perkara yang mengharuskan didatangkan dalam bentuk nakirah iaitu apa? Dimulakan dengan jar majrur atau zaraf madhruf. Itu satu alasan lah. Alasan kedua ialah kalau kita sebut rajulun fid dar, tak. Kita sekarang ni nak bagi tahu rajulun mubtada, fid dar tu khabar. Tak. Kita nak beritahu rajulun mubtada, fid dar tu khabar. Rajulun seorang pemuda dalam rumah. Itu kita nak bagi tahunya. Tak. Akan tetapi bila kita sebut rajulun fid dar, dia akan terkeliru dengan sifat. Fid dar tu dia akan jadi terkeliru antara khabar dan juga sifat. Rajulun yang bersifat dengan berada dalam rumah, mujtahidun, ada khabar lain duduk belakang. Rajulun fid dari mujtahidun. Rajul yang bersifat dengan duduk di dalam rumah, khabar dia mujtahidun. Boleh. Jadi sekarang ni keliru. Fid dar tu dia tu sifat ke khabar? Boleh tak? Jadi nak lari daripada kekeliruan itu, kita pun sebut fid dari rajulun. Jelas fid dar tu khabar, rajulun tu mubtada. Itu dua alasan lah. Apa alasan dia rajulun fid dar? Sebab apa kena sebut fid dari rajulun? Yang pertama, kalau kita sebut rajulun fid dar tidak sahih, tidak sah sebab rajulun tu nakirah. Mubtada tak boleh datang dalam bentuk nakirah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita datangkan juga dalam bentuk rajulun fid dar, maka kita keliru. Fid dar tu sifat kepada rajul ataupun khabar kepada rajul. Keliru. Tak. Nak lari daripada kekeliruan, kita letak belakang kawan tu. Fidari rajulun. Maka jelas ketika itu rajulun tu mubtada muakhar, fidar tu khabar muqaddam. Terus waqad yuhzafu kullu minal mubtada'i wal khabari jawazan. Ini hukum-hukum mubtada khabar lah ni. Tadi saya sebut apa? Mula-mula tadi kalau mubtada tu isim zat, maka tak boleh dia khabarkan dengan zaraf zaman. Yang kedua, kalau mubtada tu isim ma'nan, maka boleh dia khabarkan dengan zaraf zaman. Yang ketiga, harus khabar tu berbilang-bilang, banyak khabar, boleh, tidak ada masalah. Yang keempat, saya sebut harus mubtada duduk di belakang, khabar duduk di depan. Tak. Yang seterusnya saya sebut wajib khabar duduk di depan, mubtada duduk di belakang pada 4 gambaran yang telah kita sebut. Sekarang ni masuk hukum yang lain tentang mubtada khabar. Faqad yuhadzafu kullu minal mubtada'i wal khabari jawazan. Tak. Dalam matan disebut contoh, disebut apa? Disebut satu hukum
dan harus ataupun kadang-kadang dibuang mubtada' dan khabar secara harus. Dia buang mubtada' dan khabar. Dia tak beritahu. Kadang-kadang boleh buang mubtada' saja, khabar kekal. Kadang-kadang dibuang khabar saja, mubtada' kekal. Tak. Jadi dalam syarah tu disebutlah. Contoh kalau kita bagi pembuangan mubtada' sahaja. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal dengan amalan kebaikan, fali nafsihi. Wa man asa'a fa 'alaiha. Maka barang siapa yang buat kejahatan, maka ke atasnya. Jadi kat sini kita buang mubtada'. Man amila salihan fa amaluhu li nafsih. Jadi amaluhu mubtada', li nafsihi khabar. Amaluhu dibuang. Wa man asa'a fa isa'atuhu 'alaiha. Isa'atuhu mubtada' dibuang, 'alaiha tu khabar. Contoh kalau khabar sahaja dibuang, ukuluha daimun wa dhilluha, khabar dia ialah kadzalik. Kadzalik. Jadi ukuluha daimun wa dhilluha daimun juga. Kadzalik. Okey. Jadi dalam matan disebut waqad yuhzafu kullun. Ada kala dibuang setiap daripada mubtada' dan khabar secara harus. Nahu salamun qaumun munkarun. Salamu qaumun munkarun. Jadi salamun tu mubtada'. Khabar dia apa? Alaikum. Salamun alaikum. Lepas tu qaumun munkarun, qaumun tu khabar. Mubtada' dia antum qaumun munkarun. Boleh? Jadi salamu mubtada' khabar dia buang iaitu alaikum. Lepas tu qaumun itu khabar. Mubtada'nya dibuang iaitu antum. Itu satu contoh yang dibuang padanya mubtada' dan khabar. Wa yajibu hadful khabari ba'da laula. Ini susah sikit. Tengok elok. Sekarang ni nak bincang 4 tempat yang wajib kita buang khabar. Tadi harus. Sekarang ni wajib. Wajib kita buang khabar. Boleh? 4 tempat yang wajib kita buang khabar. Yang pertama, wajibu hadful khabari, dan wajib dibuang khabar ba'da laula. Selepas laula al-imtina'iyah. Ad-dallati ala imtina'i syai' li wujudi ghairih. Wajib dibuang khabar bila khabar itu berada selepas laula. Wajib hadful khabar ba'da laula. Wajib dibuang khabar selepas laula al-imtina'iyah. Laula ni apa dia laula ni? Laula ni bahasa Melayu kita terjemah. Laula, kalau. Kalau apa bahasa Melayu kita terjemah? Tapi bahasa Arabnya maksud laula ni lebih kurang begini. Satu huruf yang apa? Yang menghalang daripada satu perkara wujud disebabkan wujudnya perkara lain. Itu laula. Laula antum lakunna mu'minin. Contoh ayat tu. Laula antum lakunna mu'minin.
laula antum lakunna mu'minin. Jikalau atau kalaulah kamu ni ada Cuma lagu mana? Contoh lain ayat senang sikit. Laula Zaidun laqataltuk. Tu. Laula Zaidun laqataltuka. Kalau bukan kerana Zaid ada, aku dah bunuh kamu dah. Kalau bukan kerana Zaid ada, aku dah bunuh kamu dah. Jadi laula ni huruf apa? Huruf yang menghalang pembunuhan disebabkan wujudnya sesuatu. Laula Zaidun ay mawjudun laqataltu. Kalau bukan, terjemahkan juga. Kalau bukan kerana Zaid ada, aku akan bunuh kamu. Jadi sekarang ni aku tak bunuh kamu. Aku tak bunuh kamu kerana apa? Kerana Zaid ada. Tak. Jadi laula ni huruf yang apa? Huruf yang memberi makna ada satu perkara kita tak buat kerana wujudnya perkara lain. Jadi laula Zaidun laqataltu. Kalau tidak kerana Zaid, lama dah aku bunuhmu ni. Jadi sebab Zaid je aku tak bunuhmu ni. Jadi kat sini laula Zaidun laqataltuk. Laqataltuk tu terhalang. Aku bunuh kamu tu terhalang. Tak dibuat. Yumna. Disebabkan apa? Diwujudi Zaidin. Disebabkan adanya Zaid. Boleh? Kalau ayat ni laula antum. Kalau bukan kerana kamu ada, lakunna mu'minin, kami akan beriman dah. Jadi sekarang ni tidak beriman tu, mereka tidak beriman disebabkan kamu ada. Jadi terhalangnya beriman disebabkan kamu ada. Itu kita panggil apa? Laula harfu alimtin harfu. Tak ingat dia punya istilah Arab tu, harfu. Dia lama tau. Baru ni ada share kat Facebook, tak ingat. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Itu betul juga. Kalau bukan kerana kelebihan Allah dan rahmat Allah ke atas kamu, kamu akan termasuk dalam golongan yang rugi. Boleh? Mana tengok sikit contoh yang ni. Contohnya lebih jelas. Dia sebut dalam Kawakib dia sebut laula harfu imtina' li wujud. Harfu imtina' li wujud. Harf yang melarang sesuatu yang boleh berlaku disebabkan wujudnya sesuatu. Boleh? Laula Zaidun la akramtuka. Laula Zaidun la akramtuka. Kalau bukan kerana Zaid ada, la akramtuka, aku akan memuliakan kamu. Jadi laula ni dia sebab harfu imtina'. Huruf imtina'. Disebabkan ada sesuatu yang lain. Kalau bukan kerana Zaid ada, kalau bukan lau, la tu bukan. Kalau bukan, kalau la bukan. Kalau bukan kerana Zaid ada, la akramtuk, aku akan memuliakan kamu. Jadi contoh depan saya ada Zaid, ada Muhammad. Saya sebut kepada Zaid, laula Zaidun, saya sebut kepada Muhammad, laula Zaidun la akramtuk. Kalau bukan kerana Zaid ada kat sini, aku akan memuliakan kamu. Jadi sekarang ni aku tidak memuliakan kamu, wahai Muhammad, sebab adanya Zaid. Boleh? Jadi
Aku tidak memuliakan kamu tu wahai Muhammad semata-mata kerana Zaid ada kat sini. Bukan kerana perkara lain. Boleh. Itu harfu harfu imtina' li wujud. Jadi dhabit pertama untuk kita buang wajib tempat pertama yang wajib kita buang khabar ialah apa? Bila khabar tu berada selepas laula ni yang kita panggil sebagai harful imtina' li wujudin. Nahu laula antum lakunna mu'minin. Laula antum mawjudun. Jadi laula antum mubtada' mawjudun tu khabar. Boleh? Sebab apa kita boleh buang mawjudun tu? Kalau kamu ada tu kita buang. Sebab memang laula tu tak huruf yang menunjukkan ke atas wujud, ke atas ada. Kalau bukan kerana kamu apa? Kalau bukan kerana kamu ada lah. Jadi laula tu ialah satu huruf yang menunjukkan ke atas tadilah harfu imtina' li wujud. Semula. Laula ni ialah satu huruf yang menunjukkan ke atas ada. Kalau bukan kerana kamu ada. Daripada laula tu kita dah boleh faham kalau bukan kerana kamu ada, daripada laula tu kita dah boleh faham ada tu. Oleh sebab tu boleh kita buang mawjudun tu. Sebab kalau kita nak buang sesuatu ni mesti ada qarinah. Ada qarinah kat sini yang membolehkan kita buang khabar tu sebab laula tu sendiri memang dah menunjukkan ke atas al-wujud. Jadi laula antum. Sebut laula kita dah faham dah. Kalau bukan kerana kamu ada. Walaupun kita tak sebut mawjudun. Oleh kerana semata-mata sebut laula, kita dah faham akan mawjudun, maka mawjudun wajib dibuang. Sebab kalau disebut, jadi sia-sia lah. Tak. Tahsilul hasil, lebih kurang itulah. Ba'da tu yang pertama. Yang kedua, jadi tadi jelas, laula antum mawjudun. Mawjudun tu dibuang. Dia tu khabar, wajib dibuang. Sebab berada selepas laula. Tempat yang kedua ialah, khabar itu berlaku selepas wa ba'da al-qasamis sarih. Khabar itu berada selepas sumpah yang jelas. Nahu la'amruka. La'amruka ni, dia macam wallahi lah. Satu lafaz yang memang jelas-jelas menunjukkan ke atas sumpah. Tak? Tu ketika itu wajib dibuang apa? Khabar. La'amruka innahum lafi apa tu? Apa tu ayat Quran tu? La'amruka innahum lafi sakratihim. Apa? Tak ingat pula dah. Ayat Quran tak bawa sini. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Tak tulis sini. Ayat Quran tu ala kulli hal. Jadinya la'amruka tu sumpah yang jelas. Jadi dibuang khabar. Amruka mubtada, qasami yang tu dibuang. La'amruka mubtada, qasami khabar. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Boleh? Sebab tu disebut lepas tu ai la amruka qasami. Jadi amruka mubtada, qasami tu khabar yang wajib dibuang sebab qasami tu ialah khabar yang berada selepas qasam yang sharih. Tempat yang ketiga wa ba'da wawil ma'iyyah. Selepas daripada waw yang menunjukkan ke atas ma'iyyah secara nas, secara jelas. Secara terang lagi bersuluh. Tidak ada makna lain selain daripada ma'iyyah. Contohnya apa? Nahu kullu sani'in wa ma sana'. Setiap orang yang melakukan dan dengan apa yang dilakukan. Setiap orang yang melakukan dan dengan apa yang dilakukan. Kalau kita tak sebut khabar, kita faham tak? Mekanik dengan motor sebagai contoh lah. Tak? Maka dia tu bersama-sama. Dah kerja mekanik mesti duduk dengan motor, kereta. Tak? Doktor dengan pesakit. Kita faham dia tu sering duduk bersama-sama lah. Ustaz dengan kitab. Duduk bersama-sama sebab kerja dia baca buku mengajar. Apa bagai. Faham tak? Jadi kita tak sebut makrunah ni, khabar tu kita dah faham dah.
Maka sebab tu kena buang khabar. Jadi kullu sani'in, setiap sani' ni orang yang melakukan, tak kisahlah doktor ke ustaz ke. Wa ma sana'. Wa ma sana' tu dan dengan apa yang dilakukan. Tak, maqrunani, itu bersama-sama. Jadi waw tu jelas-jelas menunjukkan ke atas apa? Ma'iyah. Setiap orang yang melakukan dan dengan apa yang dia lakukan, tak, maqrunah nani, bersama-sama, duduk sekali. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa qabla al-hal allati la tasluh an takuna khabaran nahu darbi zaidan qa'iman ay idza kana qa'iman. Itu yang terakhir, yakni tengok elok-elok. Tengok elok. Darbi zaidan qa'iman. Ini tempat keempat, kita mesti buang khabar. Tak. Saya sebut wa qabla al-hal, dan sebelum hal, mana khabar tu berlaku sebelum hal, ada sebelum hal. Allati, yang mana hal itu, allati tu isim mausul bagi hal. Hal tu muannas kan. Boleh di muannaskan, boleh dimudzakarkan. Wa qabla al-hal allati, dan sebelum hal yang hal tersebut tidak sesuai untuk jadi khabar. Contohnya apa? Darbi zaidan qa'iman. Darbi, pukulan saya. Tak. Jadi darb tu masdar. Ya, itu saya. Sebagai fa'il lah, orang yang memukul. Zaidan tu maf'ul bihi. Dipukul. Pukulan aku, pukulan saya akan Zaidan. Tak. Qa'iman. Qa'iman tu hal. Mana pukulan aku akan Zaidan. Tak. Hal keadaan aku ni, idza kana qa'iman. Idza kana huwa Zaidun qa'iman. Tu. Qa'iman tu hal bagi apa? Qa'iman tu hal bagi Zaid. Tak, qa'iman tu hal bagi Zaid. Boleh? Jadi darbi Zaidan qa'iman, pukulan aku akan Zaid bila mana hal keadaan Zaid tu berdiri. Hal keadaan Zaid tu berdiri. Saya terjemah semula. Pukulan aku tu fa'il lah. Pukulan oleh aku, kalau nak terjemah. Pukulan oleh aku akan Zaid, hal keadaan Zaid tu berdiri. Maknanya bila aku rembat kawan tu, aku pukul kawan tu, dia tu sedang berdiri. Tu bahasa mudah kita. Jadi sebelum, saya sebut apa? Sebelum hal, sebelum qa'iman tu, ada khabar yang mahzuf. Bila ada khabar yang mahzuf, bila qa'iman tu tak sesuai untuk di-i'rab sebagai khabar. Qa'iman sesuai tak untuk di-i'rab sebagai khabar? Tak sesuai. Sebab apa tak sesuai? Sebab makna jadi bolok. Darbi kalau kita nak i'rab. Darbi mubtada'. Qa'imun tu khabar. Kalau kita nak sebut qa'imun. Apa makna darbi qa'imun? Pukulan aku berdiri. Kalau darbi syadidun, okey. Pukulan aku kuat. Dha'ifun, pukulan aku lemah. Tapi darbi qa'imun, pukulan aku berdiri. Tak sesuai untuk kita sebut qa'im tu, kalau kita nak baca qa'imun lah, sebagai khabar. Tak. Bila tak sesuai jadi khabar, kat sini jadi hal lah. Bila jadi hal, mana khabar? Darbi tu mubtada'. Mesti ada khabar. Kita sebut khabar dia ialah apa? Hasilun. Jadi darbi Zaidan, pukulan aku, ataupun saya terjemah semula, pukulan oleh aku akan Zaidan terhasil hal bila mana hal keadaan si Zaid ni berdiri. Contoh dia duduk. Dia berdiri, maka aku rembat kawan tu. Dia duduk balik. Dia berdiri, aku pukul balik. Boleh? Jadi pukulan oleh aku ke atas Zaid, hasilun, sabitun, mawjudun. Bila mana si Zaid ni berdiri. Jadi dia terjemah kat situ, idza kana Zaidun qa'iman. Idza kana tu bukan khabar tu. Dalam syarah tu dia sebut khabar ialah hasilun. Jadi darbi Zaidan hasilun
qa'iman. Kalau kita nak buat ayat panjang, darbi Zaidan hasilun idza kana, kalau dia Zaid tu qa'iman, berdiri. Bila mana dia tu berdiri. Idza kana qa'iman tu nak terjemahkan makna hal lah tu. Boleh? Tu. Boleh tak? Allahu a'lam bissawab. Berhentilah. Nak baca sekali dengan ni nawasikh tu. Tak apalah, slow-slow. Nanti kita masuk babul awamil ad-dakhilati ala mubtada' wal khabar. Bab amil-amil yang masuk pada mubtada' dan khabar. Boleh ada soalan tak? Ada sebarang soalan? Okey, dalam syarah tu dia ada akhir sekali tu. Akhir sekali dalam syarah apa ni? Fawaqih Janiyah ni. Sesuatu Fawaqih Janiyah sebenarnya. Tengok akhir sekali tu dia sebut. Tadi kan dalam matan dia sebut hal akan khabar akan dibuang kalau khabar tu ada sebelum hal, yang mana hal tu tak boleh jadi khabar. Contoh macam darbi Zaidan qa'imun, tak bolehlah sebut darbi Zaidan qa'iman, tak boleh kita sebut darbi Zaidan qa'imun. Qa'imun tu khabar bagi darbi, tak masuklah. Pukulan saya berdiri, celah mana makna boleh. Tapi kalau hal itu tak sesuai untuk dijadikan khabar. Hal itu sesuai untuk dijadikan khabar kepada mubtada'. Maka tak wajib buang khabar ketika tu. Tak wajib buang khabar. Tak. Malah saya sebut kat sini, ketika itu wajib, yang wajib ialah marfu'kan hal. Ni. Ataupun datangkan khabar. Contoh darbi Zaidan. Tadi darbi Zaidan qa'iman kan? Tak boleh sebut darbi qa'imun, tak sesuai. Tapi kalau darbi Zaidan syadidan tu kalau kita letak syadidun, boleh tak? Boleh. Darbi mubtada', pukulan aku tu syadid, kuat. Sesuailah makna tu. Ketika itu saya sebut, sama ada kamu marfu'kan hal, Allah Alam marfu'kan hal ni, maksud dia hal tu kita i'rab sebagai hal dan ianya marfu', ataupun asalnya hal kita ubah jadi khabar, Allah Alam. Tapi Zahir faham daripada ibarat ni, bal yata'ayyan raf'ul hal aw al-ityanu bil khabar. Wajib ketika itu rafa' hal. Mana darbi Zaidan syadidan, kena tukar darbi Zaidan syadidun. Cuma syadidun tu kekal hal, Allah Alam. Ataupun kamu datangkan khabar. Mana darbi Zaidan syadidun. Syadidun tu khabar. Gitu. Boleh tak? Jadi ketika itu tak adalah khabar mahzuf. Sebab syadidun tu dah jadi khabar. Sesuai jadi khabar. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung lagi nanti al-awamil, babul awamil ad-dakhilati ala mubtada' wal khabar. Boleh? Taf dia pun syarah pun taf. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita jumpa pada hari esok. Esok tu tengok keadaan esok. Sebab ayah saya mari hari ni. Kalau tak boleh baca esok, kita baca malam esok. Fiqh nak. InsyaAllah. Cukup sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.